Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam video yang selanjutnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada video kali ini kita akan sambung mengenai isim kaku yang kedua, iaitu isim mausul ataupun isim kata hubung. So ini dia. Dalam jadual ni, ini adalah senarai isim kata hubung atau isim mausul yang kita akan pelajari. So keterangan yang lebih lanjut berada di muka surat 3. So apakah yang dimasukkan dengan isim kata hubung ataupun isim mausul? Isim mausul asal kata hubung ni sebenarnya dia macam ni. Katakanlah ini satu orang. Ini satu orang yang memakai baju biru. Pakai baju biru. Nama dia Ali. Lepas tu dia sedang memanah. Dia sedang memanah. Ini satu saja. Ini so kalau kita nak buat ayat, kita kata Ali sedang memanah. Now, tapi dalam contoh yang kita nak buat ni, kita tak nak sebut nama Ali. Kita nak address Ali ni dengan cara yang lain, iaitu orang yang memakai baju biru sedang memanah. So now Ali ni tidak dituliskan sebagai Ali, tidak disebut sebagai Ali, tapi Ali ni diganti dengan satu frasa lain yang dipanggil orang yang sedang memakai baju biru. Now kita sini, orang yang memakai baju biru. So kat sinilah berlakunya isim mausul. So isim mausul yang saya masukkan sini adalah ini dia. Ini adalah isim mausul ataupun isim kata hubung, HUBUNG, ataupun isim mausul. Yang bahagian ni, memakai baju biru ni, ini sebenarnya adalah dipanggil frasa yang dihubungkan. Frasa yang dihubungkan. Frasa yang dihubungkan. Jadi kat sini isim mausul, dia menagih sesuatu yang dihubungkan. So yang dihubungkan kat sini adalah inilah dia, bahagian ini. Frasa yang dihubungkan. So isim mausul yang kita nak belajar dalam yang saya masukkan dalam tajuk kali ini adalah part-part yang macam ni. Ni dia isim mausul. Orang yang. Isim mausul ni dia ada jadual. Jadual dia macam ni. Sekejap ni. Saya dalam contoh yang saya tunjuk kat sini, orang yang memakai baju merah adalah adik saya. Orang yang memakai baju merah adalah adik saya. So kalau kita perhati kat sini kan, ini adalah perasan tak apa ni? Orang yang memakai baju merah adalah adik saya. Ini sebenarnya adalah ayat statement. Ayat statement ataupun jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kemudian yang ini, adik saya ini adalah predikat. Adik ni predikat. Adik ni predikat. Saya ni apa? Saya ni adalah mudhafun ilaih. Kita dah belajar.
mudhafun ilaih. Okey. So adik ni baris depan, adik ni baris bawah. So settle bahagian ni. Part ni orang yang ni ini adalah isim mausul. Okey, part ni adalah dipanggil silah mausul. So ini silah mausul lah ni. Ini silah mausul. Samalah silah mausul. So dia ada dua bahagian dalam isim mausul ni. Dia ada isim mausul dan silah mausul. Ini isim mausul, ini silah mausul. Alright. So kalau kita perhati kat sini, bahagian ni disebut sebagai isim mausul ni, dia sebenarnya adalah mubtada ataupun subjek. Kemudian silah mausul ni saya tunjuk ni isim mausul ni, dia adalah mubtada. Okey. Orang yang pakai baju biru ni, dia ni adalah silah mausul yang dihubungkan ke sini. And then bahagian ni adalah predikat. So kita nampak ada dua bahagian utama. So ini kat sini ada subjek dan di sini ada predikat. So that's why kita kata ayat statement. Alright. So isim mausul ni dia ada jadual. Okey, ini jadual dia. Kita ada first kali ini bahagian maskulin, yang ini adalah bahagian feminin. Jadual ni kena hafal ya. So kita tengok dulu bahagian yang maskulin ni, iaitu muzakkar. Kalau satu, alladhi. Kalau banyak, alladhina. Okay, saya satu dulu satu dengan banyak Satu dengan banyak. So, kalau satu orang lelaki, alladhi. Kalau ramai orang lelaki, lebih daripada dua, alladhina. And then perhatikan kat sebelah sini kan. Perhatikan kat sebelah sini. Ini adalah marfu', ini adalah mansub, ini adalah majrur. Maksudnya apa? Untuk allazi ni, satu orang lelaki ni kan, satu orang yang direfer kepada orang lelaki, dia antara marfu' dengan mansub dengan majrur semua sama bentuk. Okey. Alladhi. Sama juga alazina. Antara marfu' sama dengan mansub sama dengan majrur. Sini pun alladina. Kecuali yang dua ni, untuk yang marfu' dia alladzani, untuk yang mansub dengan majrur alladzaini. So kat sini ada perbezaan sikit untuk yang bilangan dua. So maksud dia senanglah nak hafal ni kan. Sebab dia satu bentuk je. Kecuali yang dua ni ada dua nak kena hafal. Tapi kalau satu dengan ramai senang. Satu tu alladhi, alladzina ni adalah ramai lelaki. So ni semua ni daripada sini sampai sini ni adalah muzakkar untuk lelaki. Now kita pergi kepada feminin. Kalau perempuan allati. Kalau perempuan ramai allati ataupun allai. Okey, allati ataupun allai. Okey. Ada dua jenis bacaan lah. So sama juga untuk allati, satu orang perempuan ni dia sama bentuk dia. Manakala untuk sama bentuk tu dari segi marfu', mansub dengan majrur sama. Kemudian untuk ramai perempuan sama juga. Kalau kita pilih allati ni sama, masa dia marfu' allati, masa dia mansub pun allati, masa dia majrur pun allati. Kalau kita pilih allai, so sama allai untuk mansub, majrur untuk marfu', mansub dengan majrur. Okey, kecuali yang kalau feminin dua orang, kalau dia marfu' allatani marfu'. Kalau perempuan allataini mansub
Kalau marfu' allatani, dua orang perempuan. Kalau mansub allataini. Kalau majrur allataini. So sama macam lelaki. Bahagian ni dia ada beza sikit antara marfu' dengan mansub majrur. Tapi kalau untuk satu dengan ramai sama. Okey. Kemudian ada dua lagi jenis isim mausul, iaitu ma dengan man. Yang ni lebih umum sikit. Man ni adalah siapa. Contohnya macam siapa-siapa yang pakai baju biru. Itu maknanya isim mausul lah tu. Siapa yang pakai baju biru. Tadi ni kan orang yang kan. Ini orang yang kan. Ataupun yang ataupun orang yang. Okey. Yang ataupun orang yang. Tapi yang ini ni kira macam yang atau orang yang juga, tapi dia merujuk kepada maskulin atau feminin yang berakal. Kalau ma ni apa, dia merujuk untuk yang tidak berakal, feminin atau maskulin. So ni dia isim mausul yang kita kena hafal lah. Alright. Sekejap. Okey. Satu benda yang saya nak beritahu kat sini. Kini dia. Ni, poin nombor ni. Nampak ni? Pemilihan isim mausul, isim kata hubung adalah tergantung kepada entiti yang dimaksudkan di dalam. Entiti ni macam domer lah. Macam domer juga. Yang dimaksudkan dalam frasa yang dihubungkan. Okey. Maksud dia macam ni. Tengok gambar ni. Kalau ini kan kira macam adik lelaki pakai baju merah. So saya nak kata orang lelaki baju merah, satu orang kan. Orang yang memakai baju merah. Okay. Nampak tak ini satu orang lelaki kan. So dalam frasa ni yang saya masukkan ni, saya dah tahu dah siapa orang yang saya masukkan dalam frasa ni, dalam silah mausul ni, iaitu adalah seorang lelaki berbaju merah. Okey, seorang lelaki. Because of this seorang lelaki, then saya kena pakai memilih alladhi. Okey. Maknanya ini yang dimaksudkan tergantung kepada domain ataupun entiti yang dimaksudkan dalam frasa. So masa saya try nak represent adik lelaki ni dengan satu frasa silah mausul yang macam ni kan, saya dah tahu dah bahawa dia tu adalah satu orang lelaki kan. So therefore masa tu saya kena pilih alladhi. Saya tak boleh pilih allati ataupun alladhina. So ini yang dimaksudkan dengan pemilihan isim mausul ni, kata hubung ni, pemilihan yang 4 ni dia mesti kita kena tahu siapa yang dimaksudkan dalam frasa ni. Okey, siapa yang dimasukkan dalam frasa ni. Right? So itu kita kena berhati-hati. Kemudian dalam contoh ni kan, ini adalah orang mereka yang memakai baju merah. Maknanya dia lelaki, lepas tu dia ramai kan. So then saya kena pakai alladzina. Sebab domer dalam part ni saya tahu dah ini dia punya situasi dia, ciri dia, dan saya kena make sure saya pilih isim mausul yang betul, alladzina. Alright, sebab alladzina tu kat mana? Alladzina tu kat sini kan. So dia maskulin, ramai. Alright. Jadi itu dia isim mausul. Lagi saya nak beritahu ya. Okey, isim mausul dengan silah mausul tu dia dikonsider sebagai satu. Maksudnya apa? Okey, now isim mausul dengan silah mausul, isim mausul dengan silah mausul, saya tukar pada warna merah pula. Isim mausul dengan silah mausul bila dia bergabung ni kan, dia ni dikonsider macam satu. Okey, i'rab memberi status sama ada atas ke bawah ke depan, dia dikenakan kepada sini, kepada isim mausul tu. Okey, and then bahagian ni dikatakan tiada status.
Bahagian kat sini tak ada status. Okey. Tapi dia campur dia ni dia macam satu lah. Macam satu. Kenapa saya kata macam tu? Kan bila saya tengok ni adik berbaju merah dengan lelaki ni kan, adik ni orang yang dengan orang yang pakai baju merah kan dia satu. Consider satu. Okey. That's why dia consider satu. Penting untuk kita tahu benda tu, nanti dia memudahkan kita untuk membuat memahami komponen-komponen ataupun struktur dalam ayat. So saya ada ni isim mausul, saya buat kat sini isim kata hubung dengan frasa yang dihubungkan dianggap macam satu, dianggap sebagai satu. Okey. Status dikenakan kat atas isim mausul. Bahagian silah status dikenakan kat sini dia marfu' ke mansub ke majrur dikenakan kat sini. Dan tak ada beza sama ada dia marfu' ke mansub ke majrur, dia punya tulisan dia macam tu, allazi, kecuali yang berbilangan 2. Kalau dia marfu' alladzani, kalau dia majrur mansub alladzaini. Sama je dengan perempuan. Kita boleh rujuk table kat sini. Bahagian ni tak ada status, right? So now mari kita pergi ke contoh. Okey. Ni adalah isim mausul. Alladzina. Alladzina isim mausul. Dia istilah mausul kat mana? Istilah mausulnya daripada sini sampai sini. Istilah mausul. So maksud dia macam ni Oh, satu lagi. Silah mausul. Ya, saya nak beritahu. Silah mausul. Okey, saya tulis kat sini dia kita ada isim mausul. Mausul campur dengan silah mausul. Dekat bahagian silah mausul ni dia boleh tiga benda je yang diizinkan. Satu, sama ada dia dalam ayat statement. Dua, ataupun ayat perbuatan. Tiga, ataupun dalam bentuk MA. So dalam dia ni ada domir yang dimaksudkan. Okay, domir yang dimaksudkan tu akan menentukan apa jenis isim mausul yang kita akan pilih kat sini. Dia kena match. Okay, dia kena match antara isim mausul dengan domir yang terdapat dalam silah mausul ni. So kalau kita tengok kat sini kan, kita nampak kat sini sirata ni jalan. Okey. Alladzina an'amta alaihim. So ini adalah isim mausul. Isim mausul saya buat short form isim mausul dengan an'amta alaihim ni. Ini adalah silah mausul. Daripada sini sampai sini silah mausul. An'amta alaihim ni silah mausul So kalau kita perhatikan kat sini kan, ni alladzina, kemudian campur an'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Alaihim. So ini alaihim kan. Cuba tengok kat sini. Ini ni maksud dia apa? An'amta ni yang engkau nikmatkan. Engkau, saya tulis engkau yang engkau boleh ke tulis Jawi? Engkau nikmatkan atas mereka. Orang-orang sini, orang-orang yang, orang-orang tu nak menggantikan jamak lah. So ini apa ni? Ini adalah maskulin ramai, maskulin ramai. So orang-orang
yang, kan, orang-orang yang engkau nikmatkan ke atas mereka. Maknanya orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. So kita perasan tak kawasan ni kawasan apa? Ini adalah pelaku. 2. Ini adalah apa? Verb, kan? Ini apa? Ini ME. Ini jar majrur. ME, kan? Okey. So ini apa ni? Bahagian ni adalah ayat perbuatan. Siapa yang dimasukkan dalam sini ayat perbuatan tu? Siapa? Iaitu orang-orang yang Allah bagi nikmat. So kalau kita kata orang-orang yang bagi nikmat tu, kita perasan tak? Siapa orang tu? Orang-orang yang bagi nikmat ni maknanya ni him ni. Maknanya orang-orang yang Allah bagi nikmat. Maksudnya bila kita kata macam tu, kita tahulah bahawa mereka yang dimasukkan tu adalah ramai dan dia umum lelaki. That's why dipilih Al-Ladhi. Okay, that's why dipilih Al-Ladhi kat sini. Okay, part ni penentuan domer yang dimaksudkan tu ataupun entiti yang dimasukkan dalam sini ni is tricky sikit. Kita kena memang kita kena pandai lah. Dia bukannya merujuk kepada perkataan yang selepas daripada Al-Ladhina. Dia tak seperti macam tu. Kita kena study part ni. Dan kita kena tahu part ni. Sebab kadang-kadang dalam sini ada 2-3 entiti tau. Nampak tak? Sini ada engkau. Kalau kita kat sini kan, engkau ni pun kira macam domer juga, tapi dia singular. Kat sini ada domer juga, tapi ramai. Jadi kalau kita tengok, sini Al-Ladhi kan. Al-Ladhi. Entiti yang dimasukkan ke sebelah sini ni mesti match dengan sini. Ini ramai ni. So maksudnya yang inilah. Alaihim. Him ni apa kan? Domer. Alaihim, him. Him domer, ingat tak? Huwa, huma, hum. Dalam table apa? Table domer yang kita dah belajar sebelum ni. Alaihim ni, him ni kan. So that's why kita kena, dengan kita tengok pemilihan isim mausul yang diberikan kat sini, dan kita kena cari domer yang sesuai kat sini ni, siapakah yang dimasukkan. Okey. Ini penting dalam kita pentinglah. Sebab kadang-kadang kalau tak, kita tersalah maksud siapa yang dimasukkan dalam part ni. Tapi bila kita tengok, oh ni Al-Ladhina, dan mesti something yang match dengan benda ni. Kita kena carilah. Okey. So ini isim mausul, isim mausul. Now, kita dah belajar banyak benda kan. Now kita boleh tahu dah. Kita boleh tahu apa jadi dengan apa ni, dengan siratal ladzina an'amta alaihim. So kalau saya kena padam sikit ni dulu. Saya padam dulu ni sikit. Now, ini sirata kan. Ada tak alif lam? No. Ada tak tanwin? No. Ada tak ada alif lam, tak ada tanwin. So ini mungkin dia mudhaf ni. Mudhaf. Okey, cuma mudhaf ni dari atas. Okey. Kemudian kalau mudhaf, so daripada sini ni, yang ini ni, yang kita kata isim mausul ni, ini mestilah mudhafun ilaih. Saya tulis kat sini. Mudhafun ilaih. Setuju? So kalau mudhafun ilaih, maka Al-Ladhina ni adalah berstatus bawah. Sebab mudhafun ilaih mesti berstatus bawah. Dia menyandar kepada sini. Now kita dah start boleh mengkomen. Kita kata Al-Ladhina, tapi kita tahu ni status dia bawah ke atas ke depan. Now kita dah tahu bahawa ini mudhaf. Dia tak ada mudhaf. Macam mana kita tahu mudhaf? Dia ni tak ada alif lam, tak ada tanwin. So kemungkinan besar dia adalah mudhaf. Kalau sini mudhaf, mestilah sebelah dia mudhaf ilaih. Kan? Bila mudhaf ilaih, nah, itulah dia ni berstatus bawah. Okey. Yang an'amta alaihim ni daripada sini sampai sini ni, dia tak ada status, dia kira macam
bersatu dengan ni lah, dengan alladzina. Okey. Itu semester selalu saya cuba nak mengapply semua benda-benda yang kita dah belajar daripada video 1, video 2 dan sampailah video yang kali ni lah. Okey. Cuma satu benda ni, kenapa sirotanya dari atas? Adakah dia itu objek ke macam mana? Okey. Kita akan sampai nanti bila sampai ke bab tabi'. So saya rasa kejap kita boleh lagi tengok kat sini isim mausul ada tak? Ni alladzina. Kenapa ramai? Sebab sini dah nampak dah yuminuna ni dah ada indication orang-orang yang mereka beriman. Ramai kan? Ramai maskulin, that's why dia kena match dengan alladzina. Kemudian jalan lagi, tak ada. Kemudian jalan lagi sini ni, innal ladzina kafaru. Okey, ni alladzina kafaru. Oh ya, sebelum mungkin student tak tahu macam mana saya boleh kata ni ramai ni. Okey, ini mungkin tak tahu lagi, awak mungkin tak tahu lagi kenapa ramai. Nanti insya-Allah bila sampai bab fi'il kita akan nampak. Okey, ada indication bahawa kat sini adalah fi'il yang mengandungi pelakunya ramai. That's why kat sini adalah alladzina. So nanti insya-Allah sampai masa kita akan bincang benda ni lah. Ni pun sama, innal ladzi. Ni saya masuk kat sini ni fi'il, domainnya ramai ni. Macam mana betul ramai? InsyaAllah nanti bila sampai kita akan tahu kafaru ni adalah mereka-mereka yang kafir. Apa ni? Orang-orang kafir. Okey. Walladzina amanu. Ni pun isim mausul. Ini lelaki ramai. Kenapa? Sini kat manu ni mereka yang beriman. Mereka yang beriman. Orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman. Okey, kat sini ni ada indication bahawa ni ramai. Ada kat sini lah. That's why dipilih ramai. Alladzina ni untuk lelaki ramai. So, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.